Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan buat review buku bahasa Inggeris. For me, this is a psychological thriller book, The Silent Patient by Alex Michaelides. Alex Michaelides. I don't know if that's how you pronounce the name, but yes. Dalam cerita ni ada dua watak utama, iaitu Alicia Berenson dan juga Theo Faber. Saya akan teruskan dengan sinopsis. Buku ni menceritakan tentang kisah Alicia Berenson, seorang pelukis terkenal yang berkahwin dengan Gabriel, iaitu seorang fotografer terkenal, dan Alicia sangat mencintai suaminya. Tetapi satu insiden telah berlaku. Gabriel telah mati. Alicia dituduh telah membunuh suaminya Gabriel sebanyak 5 das tembakan di kepala Gabriel, kerana pada waktu itu hanya Alicia yang berada di rumah tu bersama Gabriel. Tetapi persoalannya, adakah benar Alicia yang membunuh suaminya? Well, kerana seperti mustahil untuk Alicia membunuh suaminya kerana dia sangat sayang dengan Gabriel. Alicia telah diam membisu selama 6 tahun berturut-turut selepas kematian suaminya, dan dia dihantar ke institusi kesihatan mental bernama The Grove. So, di sini Theo, seorang psikoterapis, sangat berminat dengan kisah Alicia dan dia ingin mengetahui apa yang menjadi punca Alicia terus dia membisu selepas kematian Gabriel. Adakah sebab dia rasa bersalah ataupun Alicia telah diugut oleh pembunuh yang sebenar? I won't give you any spoiler. So, Theo Faber, iaitu psikoterapis ini, telah bercadang untuk pindah bekerja di The Grove. Selepas Theo datang ke The Grove, dan di situ Alicia didapati seperti zombie. Kenapa? Sebab dia telah diberikan ubat dengan dos yang tinggi, membuatkan dia tidak dapat sedar dengan persekitarannya. Dan of course, Alicia tetap berdiam diri. So, persoalannya, adakah Theo Faber dapat merawat Alicia? Adakah Theo dapat membuatkan Alicia berkata-kata semula? Walaupun dia seorang psikiatris, dia seperti seorang detektif dalam cerita ni kerana dia berjumpa dengan kenalan-kenalan rapat Alicia untuk bertanyakan soal kisah Alicia pada waktu dia masih kanak-kanak. Gaya penulisan, the writing style of this book is that dalam buku ni ada dua timeline. Satu adalah dari sisi Alicia melalui diary yang Alicia tulis sendiri. Dalam diary tu dia dah menuliskan kisah-kisahnya, kejadian-kejadian apa yang dia lakukan sebelum pembunuhan itu berlaku. Satu timeline lagi adalah dari sisi Theo Faber. Anda akan mengetahui siapa yang berjumpa dengan Theo, tentang kenalan-kenalan Alicia, dan juga ada sedikit kisah Theo dengan isterinya, di mana sebenarnya Theo juga mempunyai sedikit masalah dengan isterinya, dan ini membuatkan Theo dengan Alicia seperti mempunyai satu kisah yang sama, iaitu tentang hubungan rumah tangga. Sekarang kita beralih kepada plot dan setting. Okay, so plot dalam cerita ni pada awal-awal beberapa bab di depan sangatlah menarik kerana ceritanya semakin rancak dan semakin intens. So, anda tidak akan mengantuk dan juga tidak akan rasa bosan ketika membaca buku ni dari permulaan hingga ke akhir. Dalam pertengahan cerita tersebut agak mendatar kerana hanya banyak menceritakan tentang kisah Theo yang sedang menyoal siasat setiap kenalan-kenalan Alicia untuk mengetahui sifat-sifat Alicia. Adakah dia seorang yang panas baran ataupun seorang yang lemah lembut? Adakah dia mampu untuk membunuh seseorang?
Tetapi, walaupun agak mendatar, yang menariknya, setiap karakter yang Tio jumpa, mereka semua mempunyai potensi untuk menjadi pembunuh kepada suami Gabriel. Kerana apa? Saya tak boleh bagi tahu kerana itu akan jadi satu spoiler. So, setting tempat dalam buku ni kebanyakannya di Grove. The Grove itu tempat Alicia dirawat, dan juga Tio juga ada pergi ke rumah tempat Alicia dibesarkan sewaktu kecil, iaitu di Cambridge, di mana di situ jugalah Tio berjumpa dengan cousin Alicia, iaitu Paul Ross, dan dia bertanyakan tentang kisah silam Alicia. Selepas berjumpa dengan Paul, di sinilah waktu Tio akhirnya menemukan jawapan kenapa Alicia mendiamkan diri setelah kejadian itu berlaku. Dan sepanjang saya membaca buku ni, anda akan merasakan suspense, semakin suspense, dan sampailah ke satu klimaks di mana akhirnya semua cerita ini dapat di-connect, dan pada hujung kisah anda akan mendapat satu plot twist yang sangat tidak dapat disangka. Dan siapa pembunuh sebenar, saya akan tinggalkan itu untuk anda membacanya sendiri. Bagi saya, apa yang menarik buku ni ada beberapa nilai yang sangat berbaloi untuk dipelajari. Apa moral value yang saya dapat adalah childhood memory, iaitu kisah silam kita sewaktu kecil sebenarnya boleh mempengaruhi perangai kita, boleh mempengaruhi tindak tanduk kita pada masa akan datang. Dan sekiranya kita mempunyai kisah-kisah silam yang buruk sewaktu kecil, jika tidak dirawat, jika tidak dapat diterima oleh seseorang itu dengan baik, kita akan itu akan affect diri kita pada usia yang lanjut. Kedua adalah tentang perasaan yang dipendam. Sekiranya kita memendam perasaan kita dan kita tidak tahu cara untuk express perasaan kita, itu akan mendatangkan satu kesan yang buruk juga kepada diri kita dan juga kepada orang sekeliling kita. So, saya sangat cadangkan anda baca buku ni sekiranya anda minat dengan cerita-cerita thriller, cerita-cerita yang banyak plot twist. Then I really suggest you to read this book. I have left my review about this book in goodreads.com. Thank you.